TV KPM. Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Selamat pagi. Saya harap semua dalam keadaan sihat dan jaga diri masing-masing kerana kita masih lagi belum menang dalam menangani wabak pandemik COVID-19 ini. Okey, jadi sebelum kita meneruskan slot kita pada pagi ini, izinkan saya perkenalkan diri saya dahulu. Saya Puan Syazal Liana, pakar nutrisi daripada Jom Sihat. Hari ini kita nak buat apa ni? Okay, hari ni kita dalam slot segmen sarapan sihat. Sebelum ni saya pernah tunjuk beberapa menu. Jadi hari ni saya nak tekankan sekali lagi kenapa kita perlu mengambil sarapan setiap hari dan pastikan sarapan yang kita ambil ni cukup dengan nutrisi dan seimbang. Mungkin ramai yang kata, malaslah nak ambil sarapan, tak sempat lah. Tapi sangat-sangat penting untuk kita ambil setiap hari supaya anak-anak kita lebih fokus dalam pembelajaran kita. Okey, kalau ikutkan kajian juga, My Healthy Breakfast tadi, kanak-kanak yang tidak mengambil sarapan pada waktu pagi lebih cenderung untuk mengalami masalah kenaikan berat badan ataupun berat badan berlebihan dan obesiti. Bunyi macam pelik kan? Bukan kalau kita tak makan kita patut lagi kurang berat badan. Tapi sebenarnya tidak. Sebab apa? Sebab selalunya bila kita tak makan sarapan pagi, kita lebih mudah untuk makan makanan yang ringan. Macam jajan, junk food dan sebagainya. Dan juga bila waktu tengah hari kita dah terlampau lapar sebabkan tak makan breakfast, kita akan lebih cenderung untuk makan dengan sekali banyak. Dengan porsi yang besar. Okay? Jadi inilah yang menyebabkan masalah obesiti dan berat badan berlebihan berlaku. Dan juga bukan setakat obesiti sahaja. Okey, masalah bantut juga sering dialami jika tidak mengamalkan sarapan sihat. Apa masalahnya kalau kita ada anak-anak kita masalah bantut? Boleh katakan ikutkan kajian mereka yang mengalami masalah bantut ya, kanak-kanak ataupun remaja lebih senang, lebih mudah untuk terkena jangkitan. Tak kisahlah bukan COVID-19 semata-mata. Okey, jadi pada pagi ini kita nak sediakan sarapan apa? Saya nak sediakan sarapan yang sangat orang kata mudah, murah, ya, sedap dan senang sangat nak dilakukan. Tapi yang paling penting seimbang. Okay? Semua seisi keluarga boleh ambil sarapan ini, iaitu kita punya main ingredient bahan utama pada pagi ini ialah telur. Saya rasa boleh katakan semua orang sukakan telur kan. Tapi ada juga yang ura-ura mengatakan tak eloklah ambil telur hari-hari. Jadi betul ke? Kejap lagi saya akan kongsikan lebih lanjut mengenai ini. Okey. Jadi pastikan stay tune bersama saya sepanjang program. Kita akan merungkaikan khasiat-khasiat dan nutrisi penting di dalam telur dan juga bagaimana nak menyediakan sarapan sihat. Jadi jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Hai, kembali bersama saya semula Puan Syazal Liana, pakar nutrisi anda. Okey, tadi saya dah bercerita tentang sarapan sihat dan kepentingan sarapan. Kenapa kita kena ambil sarapan ni kan? Macam saya mention sebelum ni, saya dah beritahu bahawa sarapan ni sangat penting untuk mengelakkan masalah obesiti, masalah bantut dan kekurangan nutrisi dalam kalangan kanak-kanak maupun remaja. Okey. Jadi hari ni depan saya ni kita dah tengok bahan-bahan untuk sarapan kita. Bagi saya ni sangat-sangat senang. Saya selalu sangat prepare egg muffin. Itu dia kita punya menu sarapan sihat kita hari ini. Okey, kita hari ni nak tunjukkan egg muffin yang seimbang. Bila kita sebut tentang seimbang, apa maksudnya? Okey, maksudnya kita ada 3 jenis makronutrisi penting, iaitu karbohidrat,
protein dan juga lemak. Kena semua ni mencukupi, barulah kita panggil sarapan atau menu ni seimbang. Jadi, apa keperluan karbohidrat, protein dan lemak kita pada hari ini? Okey, ni saya nak tunjukkan. Okey, kita depan saya ni ada roti. Roti yang kita dah potong comel-comel bentuk cube. Senang untuk kita buat egg muffin kita. Okey, sebenarnya kan ini ikut kreativiti masing-masing juga tau. Ada orang suka dalam bentuk cube, ada orang dia suka letak je roti tu sekeping macam tu, tuanglah dia punya bahan-bahan di atas. Tapi bergantung kepada cita rasa dan juga kreativiti masing-masing. Okey, saya dah potong pun dalam bentuk cube sekeping roti. Okey, sebenarnya bagi keperluan individu, remaja maupun kanak-kanak, secara purata lah kita boleh ambil 2 keping roti sekali makan. Okey, so tak ada masalah, nak banyak pun tak ada masalah. Apa beza roti putih dan roti bijirin penuh ni? Okey, roti putih ni kalau dari segi kalori, dari segi jumlah karbohidrat dengan sama sahaja sebenarnya dengan roti bijirin penuh. Sama sahaja. Yang membezakan ialah dari segi serat. Serat dan juga certain nutrisi. Okey, jadi ikut cita rasa anak-anak. Yang penting mereka dapat ambil keperluan makronutrisi yang seimbang. Okey, jadi kat sini saya dah guna 1 keping roti putih. Okey, lepas tu kita ada lagi telur. Hari ni kita punya orang kata highlight lah. Itu telur. Kita gunakan 2 biji telur. Sebab keperluan kanak-kanak yang sedang membesar, remaja kan, adik-adik semua perlukan 2 biji telur sekali makan tau. Rasa macam banyak je. Tak banyak pun sebenarnya. 1 biji telur mengandungi 7 gram protein. Okey, kalau saya macam tak nak telur, boleh gantikan apa? Okey, kita boleh gantikan dengan pelbagai protein lain, iaitu ayam, daging. Tapi jangan ganti dengan sausage pula. Okey, kita kalau boleh sehabis baik cuba elakkan makanan proses ataupun makanan segera. Kenapa? Sebab makanan-makanan ni sangat tinggi dengan garam, sangat tinggi dengan bahan pengawet. Okey, macam-macam masalah kesihatan boleh terjadi jika kita ambil makanan ni dengan kerap. Contohnya memang rasa macam anak teringin ni kan, nak makan sausage ke, nugget dan sebagainya. Tak ada masalah, tapi lagi baik kalau kita dapat buat sendiri. Homemade sausage, homemade nugget. Tapi hari ni kita nak buat egg muffin kita dulu. Okay, so first thing first, kita ada roti, ada telur. Lepas tu kita ada bawang holland, kita ada capsicum ataupun benggala merah, cili benggala merah dan juga tomato. Jadi wajib ke nak ambil, nak letak benggala? Contohnya anak saya tak sukalah benggala merah. Okey, sebenarnya tak ada masalah, ikut cita rasa anak-anak. Yang penting ada kita punya sumber serat, sumber mikronutrisi daripada sayur ataupun buah-buahan. Okey, sebabkan apa yang ada dalam sayur-sayuran dan juga buah-buahan kebanyakannya tidak adalah dalam makanan-makanan lain. Okey, jadi try your best. Okey, ini boleh katakan kalau kita contohnya lah macam saya gunakan lada benggala merah hari ini. Okey, sangat tinggi dengan keperluan vitamin C. Kadang kita fikir, vitamin C orange je. Tapi sebenarnya capsicum ataupun lada benggala merah ni antara sayur yang sangat tinggi dengan vitamin C. Lagi tinggi sebenarnya daripada buah limau. Saya tahu masing-masing risau sekarang ni dengan wabak pandemik COVID-19 ni kan. Sebabkan kita kena tinggalkan imunisasi dan sebagainya. Jadi masing-masing lah. Saya tengok dekat farmasi tu semua orang nak beli suplemen ataupun makanan tambahan vitamin C. Tapi sebenarnya apa yang kita perlu fokuskan, apa yang kita perlu tekankan ialah daripada sumber makanan kita sendiri. Itu yang lebih baik. Sebab apa? Sebab dalam kita punya makanan ni dia lengkap tau. Dia bukan ada vitamin C semata-mata, dia ada iron. Boleh membantu untuk mereka yang masalah kekurangan darah, anemia contohnya. Okey, bila itulah
kebaikan makanan sebenar sebab dia kombinasi dia sangat lengkap. Bila ada iron, penyerapan iron lagi baik bila ada vitamin C. Dia saling melengkapi each other macam tu gitu. Okey, tapi kalau hanya suplemen selalunya hanyalah satu jenis vitamin sahaja. Okey, jadi penyerapan dia kuranglah berbanding dengan makanan sebenar. Okey, so jadi ibu-ibu fokuskan makanan harian ya. Barulah kita nak cari makanan tambahan dan sebagainya. Okey, so tak semestinya nak ambil lada benggala, boleh gantikan dengan ikut sukalah cita rasa anak-anak kan. Yang penting anak-anak tu nak makan sayur. Okey, bayam ke. Tapi selalunya yang biasa saya gunakan untuk egg muffin ialah antara bayam, okey, benggala, apa lagi, kacang panjang, potong kecil-kecil. Okey, tak ada masalah. Alright. Okey, dah saya tak nak cakap banyak lagi. Okey, jom kita buat kita punya egg muffin. Memang senang sangat. Okey, mula kita pecahkan telur lah kan. Lepas tu kebiasaannya lah. Okey, kebiasaannya saya letak juga black pepper, ya, lada hitam. Lepas tu saya letak mixed herbs. Mixed herbs ni boleh dapat dekat supermarket berdekatan lah, seorang yang besar, pasar raya besar. Okey, lepas tu kita letak garam sikit. Okey, garam ni berapa banyak sebenarnya kita boleh ambil satu hari? Tahu tak? Okey, satu hari keperluan garam kita lebih kurang 1 sudu teh sahaja. Satu hari. Okey, cuba bayangkan rasanya terlebih ke terkurang? Biasanya rakyat Malaysia memang terlebih pun pengambilan garam ni. Okey, sebab kita tak perasan. Kadang-kadang daripada sos-sos tu pun ada kandungan garam yang tinggi. Yang ni kita selalu tolak tepi yang kita tak perasan. Okey, so jadi hati-hati dengan penggunaan garam harian. Okey, so next kita nak buat apa? Kita letak sedikit. Yang ni bergantunglah kuantiti ni ikut cita rasa masing-masing. Kita boleh letak dalam kita punya tray ni kan. Ini kalau saya sebabkan saya nak guna air fryer pada hari ini. Jadi saya gunakan aluminium bekas aluminium ni. Tapi kalau ada buat ada oven di rumah kan, boleh guna tray yang untuk muffin tu. Itu lebih, orang kata, banyak lah kita boleh buat sekaligus. Ini kena, orang kata, banyak trip lah kena buat bila guna air fryer kan. Tak apa, sekejap lagi saya kongsikan apa beza kita gunakan air fryer dan juga bila menggunakan alatan memasak yang lain. Apa orang kata kebaikan dia. Okay, senang sangat. Kita just letak-letak je. Okay, kita letak-letak je. Ikut cita rasa masing-masing. Okay, ini saya punya bekas comel sangat. Okay, kalau ikutkan. Kalau bekas besar, lagi banyak lah kita boleh letak roti semua kan. Lepas habis je kita letak semua ni. Ini ikut cita rasa Kadang-kadang saya letak cili. Bagi pedas-pedas. Kalau anak-anak tak suka pedas, it's okay. So and then kita tuang saja telur ni ke dalam. Senang kan? Senang sangat. Berapa minit dah siap dah. Okay, so berapa banyak kita boleh ambil ni? Okay, macam saya kata, seorang keperluan dalam 2 biji telur. Okay, so as long 2 biji tu dihabiskan, dah cukup dah. Okay, ni boleh tambah lagi roti, boleh tambah lagi, tak ada masalah. Okay, jadi hanya macam ni, sesimpel macam ni sahaja, kita dah dapat menyediakan sarapan sihat kita. Okay, jadi apa next step kita? Masukkan dalam air fryer. Saya memang cukup sukalah guna air fryer sebab memang memudahkan. Memang sangat-sangat memudahkan. Daripada nak goreng ayam, daripada nak goreng macam-macam lah, ikan bilis pun boleh lah dengan air fryer ni. Okay, masukkan, ikutlah, ada setengah air fryer boleh muat 4, ada setengah air fryer boleh muat 5, tapi tak kisah. Okay, alright, so yang ni berapa lama kita nak set bergantung juga pada air fryer, tapi kebiasaan je lah saya set dalam 180 dalam 5 minit macam tu. Okey, jadi macam mana rupa dia? Lepas ni kita akan tunjukkan macam mana hasil sarapan sihat kita pada pagi ini. Kembali selepas ini.
Hai, kembali bersama saya Puan Syaza, pakar nutrisi anda. Okey, jadi tadi kita dah prepare, dah siapkan kita punya egg muffin. Jadi macam mana rupa dia agak-agaknya? Okey, jom kita tengok. Okey. Dah siap dah ni. Panas-panas memang sedap sangat ambil makan. Okey, sabar. Okey, alright. Kan? So rasa macam mana? Senang kan? Senang sangat, memang menjimatkan masa. Tapi yang paling penting, dia sangat seimbang. Okey, ada yang tanya saya tentang penggunaan air fryer. Okey, ramai yang tanya kat saya, saya dengar macam air fryer ni tak bagus untuk kesihatan. Betul ke? Saya takutlah nak gunakan air fryer. Okey, sebenarnya tak ada masalah. Apa-apa jenis masakan sebenarnya kalau kita menggunakan suhu yang panas memang akan terjejas nilai nutrisi. Cuma yang membezakan air fryer ni lebih menyihatkan disebabkan kita punya penggunaan minyak berkurang. Kurang berbanding jenis-jenis masakan lain. Kan kalau kita selalunya lah, contohnya nak goreng ayam ke apa kan. Kalau kita guna air fryer, kita hanya perlukan dalam maybe 1 sudu minyak sahaja. Sangat sedikit. Tapi dia punya, orang kata kerangupan dia punya moist dia sama macam goreng ayam. Okey, konsep air fryer ni sebenarnya hanya menggunakan udara panas. Dia kitaran udara panas bagi makanan kita masak dengan secukupnya. Jadi tak ada masalah. Kalau kita compare, kita bandingkan dengan jenis masakan lain, penggunaan minyak sangat kurang dan juga dia punya, orang kata bahan toksik. Contoh acrylamide. Okey, berbeza, sangat kurang berbanding dengan cara masakan biasa. Apa benda acrylamide ni? Okey, acrylamide adalah salah satu bahan toksik yang kerap terjadi bila satu makanan ni terdedah dengan suhu yang panas. Okey, tapi membezakan air fryer kandungan dia lebih rendah. Contohlah, kalau macam memang saya tak ada air fryer kat rumah, tak ada masalah. Boleh gunakan microwave, boleh gunakan kaedah steam. Steam kukus orang panggil, ataupun gunakan oven. So boleh juga gunakan untuk sediakan egg muffin kita. Okey, cukup lengkap, ada kandungan protein, ada kandungan karbohidrat, ada kandungan lemak dan juga serat. Capsicum ni ataupun lada benggala ni sangat baik sebenarnya untuk kesihatan kita kerana dia mengandungi antioksidan yang tinggi. Apa tu antioksidan? Mungkin biasa dengar kan, antioksida bagus. Okey, sebenarnya antioksida ni sangat diperlukan dalam kita punya diet harian. Kita selalu boleh dapatkan dalam selalunya lah dalam serat, dalam sayur, buah-buahan dan sebagainya. Fungsi antioksida ni sebagai kita punya sistem pertahanan badan ya. Kita ni sekarang ni sangat terdedah dengan radikal bebas. Apa tu radikal bebas? Okey, nak cerita secara yang mudah faham kita bayangkan radikal bebas ni satu compound yang tidak stabil. Selalunya kita dapat dari makanan yang tidak sihat, ya. Macam saya kata acrylamide tu contohnya, dan juga daripada stres harian, daripada pencemaran, daripada kita punya sistem penuaan dan sebagainya. Antioksida ni dia menstabilkan radikal bebas ni. Okay? Sebab radikal bebas ni satu compound yang tidak stabil. Dia akan merosakkan kita punya sel-sel badan sihat. Okay? Kalau kita biarkan tanpa antioksida yang mencukupi, ini yang menyebabkan pelbagai penyakit. Jadi kita tak nak perkara-perkara tersebut berlaku. Lagi-lagi dalam kita punya situasi pandemik ni, pastikan keperluan antioksida kita pun mencukupi. Kalaulah boleh, cubalah includekan, masukkan pelbagai jenis warna sayur-sayuran. Tak kisah ada warna merah sikit, ada warna hijau sikit, ada kuning sikit. Sebab setiap warna mewakili nutrisi yang berbeza. Okey, jadi lepas ni
Tiada alasan lagi untuk tidak menyediakan sarapan sihat. Okey, semuanya sangat mudah kalau kita tahu dan kita lebih bergantung pada kreativiti masing-masing, asalkan ada semua keperluan makronutrisi, iaitu ada 3 tadi saya sebut: karbohidrat, protein dan juga lemak. Okey, pastikan ketiga-tiga ni ada dalam setiap menu kita. Okey, saya rasa jadi berapa kita punya kalori pada hari ini? Ini lebih kurang dalam 300 kalori. Tak banyak pun, 300-400 kalori. Sampai sini sahaja. Untuk tips harian tentang pemakanan yang sihat, boleh follow saya di Instagram dan Facebook Syaza Nutritionist untuk dapatkan info yang lebih lanjut. Okey, terima kasih semua yang menonton. InsyaAllah kita berjumpa dalam episod akan datang dengan menu sihat yang berbeza. Okey, bye. Assalamualaikum.